Sudah kan? Okey, Assalamualaikum semua. Salam sejahtera. Okey, siapa-siapa yang menonton sekarang, sekarang ni jam 8.50. Jadi mungkin kita introduction lah sedikit berkenaan haid. Okey? InsyaAllah. Okay. Okey. Sementara kita tunggu panel kita, mungkin ada masalah teknikal sedikit. Mungkin bolehlah kita mula dulu dengan berkenaan haid lah. Okey, kenapa penting untuk kita tahu pasal haid ni? Bukan setakat perempuan je lah yang perlu belajar pasal haid ni, tapi untuk lelaki juga. Sebab apa? Berkenaan haid ni dia sangat berkait rapat dengan kita punya ibadah lah. Kalau macam contoh, kita tak tahu yang sebenarnya kita sudah boleh solat, tapi kita tak solat. Kita tak tahu. Sebab apa? Sebab kita tak belajar. Jadi sangat-sangat pentinglah saya rasa untuk kita menggali lagi ilmu berkenaan fardu ain ni lah. Okey. Okey, tolong share dulu. Kita tunggu sahabat-sahabat kita and then panel kita. And then baru-baru ni ramai jugalah yang bertanya dengan saya berkenaan isu haid ni. Ada yang cakap pasal soalan-soalan yang memang benda ni memang basic tapi dia berkait rapat dengan kita punya kehidupan sehari-harian. Contoh macam senggugut. Senggugut itu kebiasaan lah bagi semua wanita. Senggugut ni ada juga yang memang tiada lah, tapi kebanyakan wanita ada senggugut ni. Jadi kita tak tahu sama ada benda tu normal ke enggak ke. Dekat sinilah kita akan rungkaikan nanti. And then berkenaan daripada perspektif Islam juga. Sebab kalau kita tengok balik, dulu-dulu kita masa sekolah rendah ataupun sekolah menengah, kita tiada pun didedahkan mengenai haid. Kita tak tahu pun macam adalah just definisi haid tu and then nifas gitu-gitu je. Tapi kita tak tahu yang kalau lebih 15 hari itu bukan darah haid. Kita tak tahu yang macam kalau kita darah kita putus-putus itu macam mana kira dia. Jadi dalam live ni insyaAllah kita akan rungkaikan lah. Okey, untuk yang tengah tengok live ni tolong share lagi sebab kita mau sampaikan ilmu ni dengan semua orang. Siapa yang share insyaAllah semoga dapat lagi banyak pahala lah sebab kita ajak orang tu join majlis ilmu. Okey, untuk makluman yang anjurkan program kita pada kali ini adalah Majlis Belia Malaysia, Dermaga dan juga Hewi PKPIM. Jadi siapa-siapa yang belum follow boleh follow page yang tadi itulah Majlis Belia Malaysia and then Dermaga dan Hewi PKPIM. Dermaga ni pun actually nama full dia Diriku Permata Berharga. Jadi dermaga ni dorang basically pasal dorang akan terangkan pasal sistem reproduktif, pasal sentuhan selamat, anything berkaitan sexuality lah, pendidikan seksual. Itu. InsyaAllah. Jadi bila tengok-tengok balik kan kajian analisis berkenaan silibus pendidikan sekolah rendah dan pendidikan menengah memang sangat kuranglah didedahkan berkenaan isu haid, sangat-sangat kurang. Jadi yang tengah tengok FB sekarang boleh share dulu sebelum kita tunggu panel kita masuk. InsyaAllah.
Boleh juga siapa-siapa ada persoalan, boleh juga terus listkanlah. Jadi nanti kita akan upkan kepada panel kita untuk soalan-soalan ni. Tapi yang berkenaan istihadah ni memang sangat, orang cakap banyaklah persoalan yang bagi saya ramai yang masih bingung ataupun tidak tahu berkenaan istihadah. Istihadah ni macam orang cakap bukan darah haid, darah penyakit. Jadi dia sama ada darah tu melebihi 15 hari ataupun kurang daripada 24 jam. Yang kalau lebih 15 hari, yang tu bukan darah haid. Ataupun kalau kurang daripada 24 jam, yang tu bukan darah haid. Jadi itulah kita kena tahu. Ada orang dia ingat, saya biasa haid 16 hari, 17 hari. Jadi saya mandi after 17 hari lah, boleh juga tu. Actually, tak boleh. Jadi kalau contoh 15 hari tu hari haid dia, hari ke-16 ke-17 tu itu bukan darah haid sudah. Dia perlu solat waktu itu. Jadi kalau dia tinggalkan solat dia waktu itu dan puasa, contohlah time tu puasa dia tinggalkan, dia kena qada. Dia kena qada puasa, dia kena qada solat. Jadi mungkin dalam live ni nanti mungkin kita akan bungkaikan lebih mendalam lah mengenai persoalan ini. Ada juga yang bertanyalah dengan saya, kalau perempuan period ni kan, kenapa ada orang kenapa kebanyakan perempuan period ni dia cepat emosi. Benda sikit pun dia, kalau ada benda-benda sikit pun, benda yang tak perlu pun dia marah. Cepat emosi. Jadi yang tu pun mungkin ada kaitan daripada segi perubahan hormon. Sebab malam ni kita bawakan panel doktor. Jadi kita akan dapat maklumat lebih lah daripada segi kesihatan dan perspektif Islam. Okey, insyaAllah kita tunggu dulu 2 orang panel kita. Mungkin ada sedikit masalah teknikal. Sambil-sambil tu boleh share-sharekan ataupun sebar-sebarkan lagi dengan kawan lain. Sebab kita mau, Alhamdulillah sudah join. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah, sihat ke? Dengar tak? Alhamdulillah, sihat. Slow sikit, slow ke? Dengar. Okey, tadi kalau saya dengar. Okey je? Okey, jadi tadi sekarang sudah 10 minit lah kita bersiaran.
Okey, alhamdulillah doktor sudah masuk. Okey, jadi tanpa membuang Kamera masa, okey ke? Hai. mulakanlah kita punya Tea Live Talk pada malam ini insya-Allah. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera kepada penonton yang sedang menonton Tea Live Talk pada malam ini yang bertajuk darah kotor tu kotorkah? Okey. Dia macam itulah. Saya cakap dalam bahasa slang Sabah sikit. Okey. Jadi ada kawan ni lah, dia cakap kalau join Tea Live Talk ni perlu ada tea life kan, yang minuman tu. Jadi actually tak perlu pun sebab kita akan grab banyak ilmu dalam ni. Yang paling best sekali kita akan dapat perspektif daripada segi syariah ataupun daripada segi Islam dan daripada segi kesihatan tu, insyaAllah. Jadi untuk makluman, program ni sebenarnya dianjurkan oleh HEWI PKPIM, Dermaga dan Majlis Belia Malaysia. Dermaga tu diriku permata berharga lah. Okey, jadi terima kasih kepada tiga-tiga NGO ni yang sebab menganjurkan program ni. Sebab saya rasa program ni sangat-sangat penting lah sebab dia berkaitan dengan ibadah dan juga kesihatan kita. Okey, jadi diharapkan live pada malam ini akan menjawab sedikit sebanyak kemuskilan berkenaan masalah wanita ni lah, haid. Okey, insyaAllah. Sebelum kita start dengan persoalan kita, saya mau bagi sedikit definisi lah apa itu haid. Jadi haid ini adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara kebiasaan. Okey, secara kebiasaan, bukan kerana sakit ataupun beranak. Jadi kalau macam contoh darah sakit tu itu bukan darah haid. Jadi darah sakit tu macam mana? Kita akan rungkaikan persoalan ni daripada segi perspektif Islam dan daripada segi kesihatan lah, insyaAllah. Jadi sebelum tu saya ada bacalah sedikit kajian yang mendapati bahawa silibus pendidikan sekolah rendah dan pendidikan menengah dorang tak betul-betul bagi penerangan berkenaan haid ni lah, sama ada daripada segi kesihatan ataupun ibadah. Sebab kalau kita tengok, kalau sekolah rendah setakat macam yang basic, sekolah menengah pun sama, basic. Tiada yang penerangan lebih lanjut. Contoh macam kalau kita keluar haid 15 hari, 16 hari, yang tu macam mana? Perlu solat ke apakah? Jadi kemuskilan tu kita akan jawab di sinilah, insyaAllah. Jadi perkara-perkara ni sangat pentinglah sebab dia melibatkan ibadah kita dan kesihatan kita. Okey. Jadi malam ni kita bawakan dua panel yang sangat-sangat hebat lah. Alhamdulillah ada sudah panel kita dua-dua ni. So panel yang pertama Ustaz Fawaz Fazil. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz, sihat? Okey, Ustaz mute tu. Tak apa. Jadi alhamdulillah luar biasa ya. Beliau sekarang okey, alhamdulillah dengar. Okey, jadi luar biasa, sangat luar biasa sebab saya baca sedikitlah portfolio beliau. Sekarang beliau sedang memegang jawatan sebagai konsultan syariah di Telaga Biru Sdn Berhad. Okey, jadi sebelum ni beliau juga pernah menuntut di Universiti Al-Azhar di Mesir. Wow, sangat-sangat hebat ya. Dan kalau siapa-siapa perasan, beliau juga sangat aktif menyampaikan ceramah di televisyen dan radio. Alhamdulillah. Okey, jadi untuk panel kedua kita, comel-comel, doktor. Okey, jadi panel kedua kita Dr. Atikah Najwa. Assalamualaikum Ustazah, sihat? Waalaikumsalam. Sihat, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okey, dengar. Okey, kalau kita tengok di poster kita tu comel-comel je orangnya. Sama lah macam kita tengok di live ni kan, bukan calang-calang ya, seorang doktor besar pahala, sangat besar pahala, insyaAllah. Beliau ni seorang pegawai perubatan di hospital Sungai Buloh lah.
And then beliau juga seorang panel kepada modul dermaga. Dermaga ni macam saya bagi tahulah tadi, diriku permata berharga. Dia pasal sistem reproduktif wanita, berkenaan kesihatan wanita. Okey. Jadi saya baca sedikit portfolio. Beliau pernah menuntut di Universiti Teknologi Mara, UiTM, dan sangat-sangat rajin involve dalam kerja-kerja volunteer. Alhamdulillah, bukan sahaja orang cakap berjasa di tempat kerja, tapi berjasa di luar juga. Alhamdulillah, Masya Allah, banyak pahala. Okey, jadi tanpa membuang masa lagi, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Orang kata soalan pertama ni soalan pembuka selera lah. Okey, jadi mungkin saya akan buka laluan dulu kepada Ustaz Fawaz. Boleh Ustaz, soalan pertama? InsyaAllah. Boleh. Okey, jadi Alhamdulillah. Soalan yang pertama, soalannya, berapa lamakah kitaran darah haid yang digariskan dalam Islam? Dan bagaimanakah Islam memberi pandangan dalam keadaan darah yang keluar dari tempoh kebiasaan? Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudari moderator Nurul Hikmah, saudari Dr. Atika, yang dikasih sekalian, para viewer yang menonton program remaja ini. Isu darah sebenarnya secara relatifnya tak ada penentuan ya dari sudut syarak secara jelas berapa lama ya tempohnya, sehari atau 14 hari. Cuma ia merupakan hasil daripada eksperimen orang perempuan itu sendirilah, berdasarkan pengalaman mereka, penglihatan mereka, sebab yang mengalami haid ini adalah wanita. Sebab itu tidak ada tempoh paling pendek ataupun paling panjang. Cuma untuk mengenali darah haid ini, kadang-kadang orang perempuan dia blur sebab darah ada 3, istihadah, nifas dan juga haid. Sebab itu kita melihat ulama membuat macam garisan umum seperti 15 hari tempoh paling panjang, kebiasaannya 6 atau 7. Tapi dia juga melihat kepada suasana sebuah negara lah, ataupun tempat. Ada yang 8, ada yang 6, ada yang 5. Yang panjang tu mungkin mengalami masalah dan sebagainya, tapi itu adalah dipanggil kadar yang paling lama lah, 15 hari, supaya senang untuk wanita membuat kiraan. Tapi hakikatnya kalau dia memang orang yang boleh kenal darah haid, melihat kepada warna dan bau dan juga rasa, dia tidak berhajat kepada tempoh yang 18 hari. Tetapi benda ni sukar. Tak semua orang ada ilmu dan dia yakin dengan keyakinan dia. Sebab itu lebih mudah fokus kepada hari. Makna dia kalau dah habis 15 hari, darah setelah mana 15 hari, dia adalah darah istihadah. So kalau kita hanya melihat kepada katakan pandangan fiqh lah, sebab Islam dia bagi ruang kepada ulama-ulama untuk menentukan kadar dia. Jadi kalau kita ambil sebagai penduduk Malaysia, kita dalam mazhab Syafi'i sudah tentu tempoh paling minima ialah 24 jam. So kalau darah itu kurang daripada 24 jam, maka ia bukan darah haid. Benda ni berkembang. Kalau orang belajar perubatan, sudah tentu dia ada pandangan perubatan yang boleh membantu perkembangan fiqh. Dan kesilapan kita ialah kita macam kata ini pandangan yang mungkin lama. Dia bukan masalah lama atau baru, tapi dia merupakan bersandarkan kepada maklumat ya. Sebab zaman dulu maklumat yang ada kepada para ulama ialah wanita yang mengalami haid, mereka yang bagi tahu cerita dan sebagainya. Belum ada ilmu perubatan yang secanggih di zaman sekarang ini. So ada ulama kata dia boleh berlaku kurang daripada 24 jam ya. Jadi benda itu berbeza daripada mazhab ke mazhab. Cuma kita ambil yang mudah lah. Makna dia kalau kita tahu itu darah yang bukan darah kotor, itu adalah darah memang time period kita dah test
2-3 kali bagi wanita yang baru datang haid, makna dia umur 9 tahun. Bulan pertama dia tengok macam mana, bulan kedua, bulan ketiga dia boleh buat keputusan dah. Secara kalau dia tengok tempoh period itu stable. So dia tidak boleh membuat keputusan dalam satu kali haid lah, dia mesti 2 atau 3. So di situ dia boleh tahu, oh ni ada darah haid. Kadang-kadang mungkin dia stres ke apa sebagainya, mungkin darah turun lambat. Itu ada permasalahan juga, kena jumpa doktor jugalah. Cuma kita bincang secara dasarnya tempoh minima haid ada 24 jam. Dan paling panjang adalah 15 hari. Ya, dan kebiasaan 6 hingga 7. Ini secara umum dia. Tetapi kalau dia ada kita katakan maklumat, dia jumpa doktor dan dia mempunyai dia tempoh yang tertentu, mungkin dia 10 hari, ada yang 10 hari. Ya. Dan ada yang tak ada langsung dalam tempoh beberapa bulan. Dan itu makna kena cek kepada doktor dan seumpama dengan dia. Sebab darah haid ini dia merupakan tabiat. Makna apa tabiat? Dia melihat kepada environment wanita itu sendiri. Jadi tetapi secara ringkasnya saya sebutkan itu merupakan satu benda yang sangat baik untuk wanita mempelajari darah haid itu sendiri. Sampai sekarang ni orang nak buat ada apps maksud dia apps tu wanita tu dia daftar dan mereka yang akan buat kiraan kepada wanita tersebut. Tapi cuma saya cadangkan supaya wanita mempelajari. Mungkin ada kelas-kelas yang dilakukan oleh para doktor untuk terangkan haid itu, apa itu haid, apa itu beza dengan istihadah. Kalau nifas kita tahulah selepas bersalin, dan itu akan lebih mematangkan sebab masalah haid ni dia akan evergreen sampai bila-bila lah. Cuma wanita mesti upgrade ilmu dia. Mana dia warna macam mana, bau dia macam mana, dan keadaan psycho dia ketika mana dia haid tu keadaan tertekan atau seumpama dengan dia, itu dia kena pelajari. So haid merupakan satu dugaan dan juga nikmat. Dalam sama dia protect wanita lah daripada ditimpa penyakit dan seumpama dengan dia. Itu haid adalah dari sudut positifnya lambang kepada kesihatan seorang wanita. Jadi secara ringkas itu saja yang saya sampaikan. Wallahu a'lam. Jelas dah tak? Kau sangkut-sangkut. Ha? Jelas. Jelas alhamdulillah. Takut macam sangkut kan? Okey, alhamdulillah selesai semua. Sangkut ke? Lain saya ke? Okey, kejap ya. Layak berapa? Kalian keluar lah, bah. Kalian keluar. Tolonglah bang, orang tengah buat live dah ni. Alah. Assalamualaikum. Okey, kalian saya. Okey. Dengarkah? Dengar jelas Hikmah. Saya moderator. Okey. Alhamdulillah, insyaAllah. Kalau dengar, okey kah? Dengar kah?
dengar. Okey, Boleh dengar. alhamdulillah. Minta maaf dengan masalah sedikit masalah teknikal. Biasalah tu kan kita online memang ada masalah teknikal macam tu. Okey, jadi alhamdulillah kita terungkai soalan pertama kita tadi. Okey, jadi insyaAllah kita akan teruskan kepada soalan yang kedua. Okey. Okey, jadi soalan kedua saya akan ajukan kepada doktor lah, insyaAllah. Okey, doktor boleh dengar? Boleh dengar. Okey, jadi soalannya macam ni, alhamdulillah. Bolehkah doktor terangkan apakah maksud kitaran normal haid? Dan bagaimanakah yang disebut dengan kitaran normal dan tidak normal? InsyaAllah silakan doktor. Okey. Terima kasih Cik Moderator kita. Boleh doktor. Hikmah. Okey. Alright. Tadi Ustaz Fawaz sudah terangkan tentang dari sudut syariah lah. So, saya akan terangkan dari sudut fisiologi ataupun dari segi perubatan. So, untuk kitaran haid ni, kebiasaannya umur yang wanita datang haid dalam umur 9 hingga 16 tahun. Paling awal umur 9 tahun, paling lambat 16 tahun. Dan kebiasaannya umur 12 tahun lah kita datang haid. Okay. Dan kitaran untuk yang normal adalah 3 hingga 7 hari. Tapi dia berbeza macam yang Ustaz terangkan tadi, dia berbeza ikut wanita, kadang-kadang ikut tempat, ada banyak sebab lah perbezaan tu. Tapi kitaran yang normal kebiasaan 3 hingga 7 hari, mungkin akan lebih. Kalau seseorang tu dia punya kitaran ataupun tempoh haid kebiasaannya 6 atau 7 hari, dia punya cycle yang next. Dia akan lebih kurang tempoh yang sama. Dia tak akan bulan ni 3 hari, bulan depan 10 hari, bulan depan 3 hari. Mungkin ada masalah. So itu kena periksa. Kebiasaan dia akan lebih kurang 1 atau 2 hari berbeza lah. Kemudian kita kena tahu juga jenis darah haid ni. Okay. Kalau jenis darah haid, kebiasaannya dia berwarna merah pekat. Ataupun kita kadang-kadang nampak coklat juga. Tapi yang penting darah haid ni dia bukan berbau busuk. Dia ada bau darah tapi bukan bau busuk yang macam nanah tu. Okay. Dan setiap wanita juga dia kena tahu sama ada darah haid dia tu banyak sangat ataupun normal. So bila kita nak cakap banyak, bila kita banyak tu kita consider dia pakai pad, dia perlukan sehingga 6 ke 7 sehari dan penuh. Dan kebiasaan orang yang ada masalah haid berlebihan ni, dia akan ada darah yang berketul-ketul yang besar dan dia akan ada orang kata bocor. Okay. Tapi kalau yang normal dalam 1, 2 ke 3 pad sehari lah. Dan kebiasaan hari kedua dan ketiga akan lebih banyak berbanding hari yang lain. Untuk period ni, kita kena tahu juga dia ada beberapa simptom, orang panggil PMS. PMS ni dia adalah simptom yang wanita boleh alami sebelum dia dapat haid. Kebiasaan dalam seminggu atau 2 minggu. Dia bergantung kepada hormon kita. Kenapa ada orang dia rasa cepat marah, rasa kadang-kadang dia ada simptom lah macam breast dia rasa macam tak selesa, rasa sensitif, and then dia rasa macam kadang-kadang perut rasa sakit, ataupun dia rasa cepat lapar ataupun kembung perut. Itu semua adalah disebabkan oleh hormon kita, sama ada estrogen atau progesteron yang tinggi, terutamanya bila kita dalam menstrual cycle lah, kitaran haid ni. And then selain tu, kalau orang yang ada haid ni
sesetengah orang akan ada masalah senggugut. Okey, masalah senggugut ni disebabkan oleh kita panggil contraction dekat kita punya uterus, dan kadang-kadang disebabkan oleh orang kata darah tak cukup kat situ, dia akan rasa sakit kat bahagian rahim tu lah. So dia akan ada senggugut. Cuma setiap wanita yang ada senggugut ni perlu tahu ada setengah senggugut adalah tak normal, dan selalunya senggugut adalah normal. Senggugut yang tak normal adalah senggugut yang sangat sakit, anda tak boleh nak buat apa-apa kerja, dan senggugut ni datang sebelum period start. Maksudnya sebelum datang haid, sakit ni datang dulu. So kalau anda ada macam simptom-simptom sakit senggugut yang terlalu kuat ataupun dia datang sebelum datang haid ni, mungkin perlu berjumpa doktor lah untuk kita siasat apa punca masalah yang sebenar. Okey, Hikmah. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih untuk jawapannya Dr. Atika. Okey, seterusnya mungkin kita boleh pergi ke soalan yang ketiga lah. Ada kepada para penonton, boleh bertanya di ruangan komen, dan nanti kita akan upkan soalan-soalan tu, insyaAllah. Okay, jadi untuk soalan untuk round kedua lah, untuk Ustaz Fawaz, insyaAllah. Okay, jadi mana? Okay, soalan kedua. Selepas kali pertama anak gadis itu datang haid, tentunya akan berlaku banyak perubahan dari aspek fizikal, emosi dan kebersihan. Okey, secara tidak langsung mereka perlu lebih caknalah dengan kebersihan tu. Jadi soalannya, adakah darah haid wajar disebut sebagai darah kotor dan kenapa? Dan apakah tata cara kebersihan yang digariskan dalam Islam bersesuaian ketika datang haid? Okey, silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudari Nurul Hikmah. InsyaAllah. So, semua okey lah, dia orang boleh dengar kan? Viewer boleh dengar ke Nurul Hikmah? Mau tak dengar? Dengar tak? Dia orang dengar tak? Boleh? Boleh. Jelas boleh. tak di FB? Di FB jelas tak? Boleh. Boleh okey. So, haid adalah bukan setakat kotor, dia adalah najis. Saya jelas kalau di FB. Jelas ah. Kita harap di FB pun di FB, jelas. Okey, so darah haid adalah darah kotor dan juga darah najis, ya. Sebab dari sudut kefahaman ilmu, tak semua benda kotor ni najis, ya. Kotor ni maksud dia ada bakteria dan sebagainya, tetapi bila dia najis, sudah tentu dia adalah kotor. Tak ada benda yang najis tak kotor. Ya. Air kencing kotor dan sangat berisiko. Ya, darah yang najis itu kotor. Tak ada benda yang dalam dunia ni najis, dia bersih. Itu benda yang perlu difahami dengan baik. Sebab itu diharamkan makan darah. Sebab dia bukan setakat kotor, dia najis. Ya, semua benda yang kotor diharamkan makan. Tetapi tak semua benda lain kotor. saja ke? Ya. Jelas kan? So, darah haid dia adalah darah najis mutawassithah yang perlu dibasuh. Dan bila tamat tempoh darah haid, wajib wanita itu mandi wajib. Ya, dia mesti kering, kering sehingga dikatakan keluar cecair putih. Okey, insyaAllah. Mungkin ada masalah lain sedikit. Kita tunggu sekejap.
Oh, tak dengar. Okey, okey, baik. Ustaz, boleh teruskan Ustaz? Lain Ustaz okey. Dia problem pada moderator. Okey, okey, saya teruskan. So, jadi darah haid dia wajib dibasuh kalau terkena kain dan seumpama dengan dia. Cuma kalaulah kita basuh, misalnya warna darah masih kekal, ia dimaafkan. Ya, sebab dia sukar. Taklah wajib sabun. Sabun tu lebih baiklah, tapi kalau dah cuci banyak kali, lewat cucilah saja yang kekal darah tu lewat cucilah. So itu dimaafkan dan pakaian tersebut kita boleh pakai dalam solat. Dan bila selesai warna merah itu perlu mandi wajib lah, hadas besar. Cuma di sana ada beberapa masalah kalau orang yang berkahwin. Misalnya banyak berlaku apabila setelah mereka bersetubuh datang darah haid. Itu mungkin persoalan yang timbul ya. Jadi apa yang perlu dilakukan oleh seorang wanita? Jadi kalau dia nak mandi, mandi tidak sah kerana dia ada darah haid, tapi dia terikat dengan hutang berjunub. Hutang berjunub bersetubuh. Jadi apa kata ulama? Dia tidak perlu mandi lagi. Dia kena tunggu sampai darah haid kering. Sampai dia bersih. So bila dia bersih, dia boleh mandi sekali saja. Dia mandi sekali saja dan dia cover kita katakan dia cover mandi wajib dengan mandi junub dengan mandi disebabkan darah haid. So ini di antara benda-benda yang perlu diketahui oleh wanita ya. Di sana ada beza mandi junub dengan mandi haid. Mandi junub ni kita bila-bila kita boleh mandi. Ya. Bila-bila boleh mandi dan senang kita nak uruskan. Tapi untuk mandi haid daripada darah haid dia memerlukan tempoh dulu. Dan ketika itu wuduk pun tidak sah mengikut pandangan majoriti ulama ya. Mengambil wuduk pun tidak sah kerana wuduk adalah sebahagian daripada ibadat dan bila kita nak buat ibadat mesti bersih daripada haid dan nifas. Haid dan nifas. Baik. Misalnya dia nak ambil wuduk juga. Boleh kalau dia ambil secara gambaran tapi dia tidak boleh niat. Maknanya dia basuh muka, dia basuh tangan, dia basuh kepala, dia basuh kaki tanpa menghadiri ia adalah sebahagian daripada wuduk. Itu di antara benda yang perlu difahami oleh mereka yang ada haid. Dan apabila dia dah sampai haid, makna itu adalah penanda aras kepada baligh. Maksud dia katalah dia ada orang perempuan baligh mengikut umur 12 tahun. Ya. Kemudian ada yang baligh bila datang haid. Haid maksud dia, doktor maksud dia ovari dia telah berjaya mengeluarkan ovum lah ya. Kemudian ovum tak disenyawakan, dia keluar menjadi darah haid. Cuma di Malaysia kita namakan cuti lah, tapi sebenarnya darah haid ni sebenarnya dia ada hikayatnya dalam orang kata apa bahasa Arab. Makna dia dinamakan darah haid ini kerana dia menangis. Kerana dia menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab ovum itu tidak disenyawakan oleh sperma. So bila ovum tidak disenyawakan oleh sperma, apa yang berlaku? Dia menangislah. Sepatutnya dia mengandung tapi dia belum berkahwin lagi dan seumpama dengan dia ataupun dia berkahwin, ovum belum disenyawakan maka dia keluar darah. So haid itu dinamakan haid sebab dia menangis sebab tak disenyawakan. Itu dari sudut falsafah yang dibicarakan oleh golongan Arab zaman dulu. Adapun perubatan dia ada bahasa dia ada pandangan dia, tapi setiap ilmu dia ada pandangan tersendiri. Okey, wallahu a'lam.
Okey, alhamdulillah. Okey, selesai sudah soalan yang kedua untuk Ustaz Fawaz. Okey, jadi ternyata ramai ya yang cakap darah haid ni sebenarnya darah kotor, tapi sebenarnya tidak begitu. Itu stigma sahaja. Jadi fun fact lah yang saya rasa, memang fun fact. Orang mesti cakap macam ni. Kenapa kalau period mesti emosi tidak stabil? Kenapa kalau time period mesti macam cepat marah, tiba-tiba sedih, ataupun time period je mesti macam cepat penat dan lemas. Jadi mungkin soalan ni kita mau nampak daripada perspektif daripada doktor sendirilah. Okey, jadi soalannya, apakah berlakunya perubahan tertentu terutama kepada remaja perempuan selepas kedatangan haid? Okey, silakan doktor, insya-Allah. Oh, macam mute, doktor. Mute. Okey, Oh, ngam. mute. Tak pun. Okey je. Boleh dengar? Okey. Okey. Kita kena tahu dalam setiap phase manusia ni, dia ada childhood phase, dia ada adulthood phase. So, bila adulthood phase ni, kita akan ada satu perubahan lah. Akan ada perubahan dari sudut hormon. Bila ada perubahan dari sudut hormon ni, akan ada perubahan dari sudut fizikal. Okey, kita panggil tu perubahan yang kita akan nampak bila membesar lah, orang kata puberty. Kalau lelaki lain, perempuan lain. Okey, kalau orang perempuan dia akan start nampak buah dada, akan tumbuh jerawat, akan tumbuh rambut-rambut dekat ketiak, and then kita punya pinggang akan lagi besar. And then untuk perempuan dia punya lemak pun akan bertambah lebih lah. Ini semua untuk menyediakan diri mereka untuk adulthood phase. Dan salah satunya adalah juga datang haid. Okey, kalau yang datang haid ni, dia sangat berkait rapat dengan hormon. Dan hormon yang macam paling utama kita panggil estrogen dan progesteron. Ada juga hormon lain yang terlibat lah. Tapi kalau kita nak kata perubahan tentang emosi, memang dia ada kait rapat dengan hormon. Bila hormon kita panggil progesteron, estrogen, dia sebenarnya datang daripada kita punya, kita panggil dari brain punya part, hypothalamus lah. Hypothalamus ni, dia akan hantar signal dekat kita punya pituitary dan kemudian kepada kita punya ovary ni, untuk hasilkan hormon. Dan hormon ni dia berubah-ubah. Kadang-kadang progesteron tinggi, estrogen tinggi, rendah. Lepas tu ada hormon lain juga. So bila ada hormon-hormon ni, sebab tu kita akan ada efek emosi sebab dia daripada brain lah. So kita punya brain ni akan kontrol. Sebab tu ada orang yang kalau dia terlalu stres, dia punya period akan datang lambat. Sebab dia suppress dia punya hypothalamus. So bila dia punya hormonal tu macam sudah orang kata stabil, dia akan dapat balik period. So period dia datang lambat disebabkan keadaan diri dia yang stres. So kita kena tahu bila kita stres, badan kita akan hasilkan beberapa hormon. Dan kalau kita cakap pasal hari ni tentang hormon estrogen dan progesteron lah. Selain hormon tu, dia ada benda lain juga, hormon yang kacau kita punya, akan naik bila kita stres. Sebab tu, tu punca lah kenapa dia ada rasa macam senang nak marah, emotional instability. Tu antara puncanya lah. Tapi kadang-kadang kita boleh control juga benda-benda ni. Kalau kita tahu memang setiap kali period kita senang nak marah, sebenarnya kita the next time tu kita boleh cuba kontrol rasa marah kita. Kita tak boleh salahkan hormon semata-mata lah. Tapi itu memang ada yang berimpak kepada kita punya hormonal punya attitude.
Hmm. Okay. Jelas ke? Ada lagi ke? Okey, alhamdulillah. Betul lah. Sebab perubahan hormon tu akan menjadikan kita punya emosi terganggu. Jadi kalau macam time period tu memang perubahan hormon tu dia drastik lah macam tu. Okey, alhamdulillah. Tanpa membuang masa, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya kepada Ustaz Fawaz. Okey, jadi soalannya macam ni. Bolehkah wanita kedatangan haid masuk ke masjid? Wujudkah bentuk ibadah yang bersesuaian bagi wanita tersebut? Okey, silakan Ustaz. Ya, majoriti ulama termasuk semua majlis fatwa di Malaysia, hampir semua negeri melainkan saya tak pasti Perlis macam mana, memfatwakan wanita haid tidak boleh masuk masjid. Ya, tetapi mereka boleh duduk di kawasan masjid, kawasan luar masjid, pekarangan masjid, ya. Mereka dalam keadaan darurah. Darurah ni kalau tak ada tempat yang lain, keselamatan dan sebagainya, itu topik yang lain lah. Tapi kalau untuk bernikah, walaupun nak buat di masjid, mereka duduk luar beranda lah. Kawasan pekarangan masjid. Walaupun kadang di waktu sekarang ni sebahagian daripada asatiza, sebahagian daripada pelajar mempopularkan pandangan Ibnu Hazmin bahawa wanita boleh masuk haid, tapi saya tidak mahu kita membawa pandangan yang agak asing, yang orang perempuan pun bukanlah pergi masjid selalu, tapi kadang-kadang kita buat pandangan itu tak diperlukan pun oleh wanita, ya. Wanita sekarang ni bukan saja pergi masjid, ya. Yang pergi masjid semua yang umur tua-tua. Saya boleh katakan pengalaman saya di masjid, jarang jumpa orang muda pergi masjid. So tak berhajat kepada fatwa nak mengharuskan wanita masuk masjid. Kerana mereka pun tak pergi sembahyang Jumaat, ya. Kuliah pun jarang pergi. Mereka lebih suka pada tempat-tempat yang lain. Kalau mereka pergi dengar mengaji pun tempat-tempat yang sesuai dengan mereka. Mereka dengar Facebook, YouTube. Itu orang muda. Sebab tu saya tak gemar untuk bersetuju dengan fatwa orang perempuan boleh masuk haid. Tak ada keperluan, ya. Dan itu yang pertama. Dan generasi salafun salih, hatta Aisyah bila masa dia haid pun dia tidak masuk masjid. So bagus juga. Ada waktu dia tak masuk masjid, dia boleh di rumah, dia boleh berehat. Dan tak ada keperluan dia duduk di masjid waktu haid. Sebab tu soalan ni dia tak berapa nak, kalau kita tengok dari sekarang kita buat soalan feel lah, tak, orang perempuan nak jawab pun dia pun tak pergi. Ya. Yang banyak pergi masjid adalah siapa dia? Wanita yang berusia 40 tahun. Ya. Wanita yang sudah anak pun dah besar dah. Sebab tu saya galakkan orang perempuan pergi masjid. Tapi tak selalu. Katalah kalau dia haid dalam 7-10 hari, dia pergi sebulan sekali pun tak apa dah. Sebab mungkin itu membebankan dia. Dia rasa susah nak pergi masjid. Tapi cukup sekali. Sebab tu bila orang perempuan pun jarang pergi masjid, remaja khususnya, betul tak Nurul? Remaja khususnya. Jadi apa faedah kita bertanya adakah wanita haid boleh masuk masjid, ya? So itu yang pertama. Yang kedua, masjid ni tempat yang kita nak orang yang masuk tu dia ada kebersihan lah, ya. Walaupun ada pack, tapi macam mana doktor sebut tadi, kemungkinan bocor tu ada. Dan memang kadang-kadang wanita datang rumah kita pun boleh bocor. Dia segan lah dia bocor sebab terlampau banyak doktor. Ya. So kita tak mau jangkaan kebocoran tu ada. Ya. Walaupun dia boleh jaga, tapi kebarangkalian tu masih ada. Jadi dan dari segi faedah dia tak banyak kalau kita haruskan wanita masuk masjid. Ya, tak ada faedah. Sebab apa? Dia ada time 20 hari, 25 hari dia boleh masuk masjid. Why 5 hari tu dalam keadaan dia pun tak tenang, emosi tak bagus dan masuk masjid. Ya, itu pandangan saya lah. Pandangan majoriti ulama seluruh dunia. Sebab tu di Al-Azhar, wanita yang haid duduk di luar, bukan di luar masjid tu, maksud dia luar masjid tu. Di pekarangan tempat bukan sembahyang, dia ada ruak dia panggil. Kalau kita kata di Masjid Shah Alam tu tempat-tempat bawah begitu, tempat orang tak sembahyang.
Melainkan hari Jumaat ni sembahyang lah. Tempat-tempat berehat di masjid. Dia boleh duduk di situ. Sebab kita nak masjid tu biarlah orang yang bersih masuk. Ya, itu di antara benda. Saya sebab apa, remaja-remaja dia kena tahu. Ada fatwa yang kita perlu war-warkan yang ringan bagus untuk masyarakat. Tapi pandangan yang kalau kita haruskan pun tak ada faedah yang banyak. Sebab kita tahu remaja pun tak sembahyang Jumaat. Kalau di negara Arab, orang perempuan pergi sembahyang Jumaat. Kita di sini orang perempuan tak mau pergi sembahyang Jumaat. Walaupun diberi peluang tak mau pergi juga. Sebab apa dia tak mau pergi? Sebab dia rasa tak ada keperluan untuk pergi sembahyang Jumaat. Tapi itu pemikiran yang saya rasa tak baguslah. Kalau kita ada peluang sembahyang Jumaat, kita pergi dengan khutbah dan seumpama dengan dia. Jadi kita berpegang kepada pandangan majoriti ulama bahawa wanita haid tidak boleh masuk masjid. Adapun surau dia boleh masuk. Surau bukan masjid kerana dia adalah musalla saja. Itu di antara benda yang ada soalan yang saya tak jawab kah? Jelas Jelas. Okey. Okey Ustaz, Alhamdulillah. Macam yang Ustaz cakap tadi tu kan sebenarnya tiada boleh tu boleh tapi tiada keperluan sangat pun untuk kita, untuk wanita yang tengah orang cakap tengah dalam period ni untuk ke masjid. Dalam rumah pun actually kita boleh beribadah. Kita boleh berzikir, kita boleh istighfar. InsyaAllah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita boleh istighfar, kita boleh buat banyak benda lagi di rumah. Istighfar, baca dan sebagainya. Ya. Betul? Okey, jadi sekarang sudah jelas ya pasal yang tadi tu kenapa para ulama cakap kita tidak boleh duduk di masjid. Sama ada iktikaf ke apakah. Okey, jadi seterusnya kepada Dr. Atika. Okey, seringkali macam kawan saya ni dia selalu mengadulah pasal datang haid kadang dia terlalu panjang sampai kan berbulan-bulan, 3 bulan, 4 bulan. And then ada juga yang keluar darah haid tapi tidak sampai 24 jam. Jadi ini daripada perspektif kesihatan lah soalannya kepada Dr. Atika. Wujudkah keadaan di mana seorang remaja wanita tidak langsung mengeluarkan darah haid? Apakah sebabnya? Adakah ianya memudaratkan dan apakah tindakan yang dia perlu lakukan? Okey, silakan doktor. Okey, tadi kita ada cerita sikit pasal yang normal kan. So normal dalam 3 ke 6 hari tapi berbeza ke orang. Dan jumlah tempoh tu bergantung lah. Jumlah pad tu pun bergantung pada orang tapi kebiasaannya 2 hingga 3 pad sehari terutamanya pada hari kedua dan hari ketiga. Kalau yang selepas tu dia akan berkurangan lah. Cuma akan ada keadaan bila darah haid dia panjang dan banyak. Okey, bila kita nak cakap darah haid tu terlalu banyak dan tak normal. So bila dia terlalu banyak tu kita selalunya kira dia lebih kalau sebelum ni dia 7 hari, tiba-tiba dia kali ni datang 15 hari. So itu memang tak normal untuk dia. Tapi kalau ada orang yang dia memang sentiasa memang setiap kali datang period 10 hari, so kita boleh ambil pendapat yang Ustaz terangkan dari awal tadi tu. Yang 15 hari tu dikira tempoh haid. Cuma kalau untuk dari segi perubatan, bila dia punya darah haid tu lebih daripada 7 hari ataupun terlalu banyak, kita quantify, kalau nak quantify kita cakap 80 mil. Kalau dalam satu pad penuh sampai bocor, itu mungkin lebih lah. So orang yang ada darah berlebihan ni dia akan ada simptom-simptom yang darah kurang dalam badan dia. Kita panggil HB, hemoglobin. Sebab banyak sangat darah yang keluar, dia akan start ada simptom macam cepat penat, lepas tu berdebar-debar. Kita panggil simptom anemia lah. Okay. Bila dia ada masalah yang macam ni,
dia kena jumpa doktor untuk kita check sama ada betul-betul bermasalah ataupun tidak. So kadang-kadang orang yang ada fibroid, orang yang ada masalah polyps ke apa, dia akan ada darah yang berlebihan. Tapi tu semua kita kena jumpa doktor dulu. Doktor akan periksa, dia ambil sejarah dulu, periksa and then baru buat ujian lah. Macam perlu ujian darah ataupun ultrasound. Untuk keadaan yang Hikmah tanya tadi, di mana memang tak pernah datang. Kita ada tengok kat TV hari tu kan, TV3 cerita Rahimah Tanpa Rahim. Cerita tu tajuk okey tapi cerita dia tak banyak sangat cerita pasal penyakit. Dia cerita pasal drama Melayu je lah. Okey, cuma keadaan yang masalah tak ada rahim ni sangat jarang-jarang berlaku, tapi boleh berlaku. So kita memang wujudlah macam mana nak tahu orang tu ada masalah yang macam dia perlu jumpa doktor. Kita terangkan tadi umur yang biasa datang period umur 9 hingga 16 tahun. Okey, kalau orang tu walaupun dah lepas 16 tahun and then kita tengok juga ada perubahan fizikal macam yang saya sebut, ada buah dada, ada orang kata pinggang makin besar, perubahan-perubahan fizikal tu ada, tapi period tak datang. Ataupun dia memang sangat kurus, lepas tu period tak datang sampai umur 16 tahun. So itu boleh jadi beberapa penyakit dan dia kena jumpa doktor untuk confirmkan jenis penyakit dia lah. So kebiasaannya kita akan tunggu sehingga umur 16 tahun untuk cakap yang dia memang tak ada period dan dia kena buat ujian selanjutnya lah. Kalau dia umur 15 dan dia ada perubahan fizikal tu, kita mungkin boleh tengok dululah. Okay. Tu keadaan kalau tak ada period. Ada juga keadaan yang dia datang period macam 2-3 kali, kemudian 3 bulan tak datang period. Kalau tu di awal peringkat umur, mungkin badan dia tengah regularkan dia punya hormon. Tapi ada juga keadaan yang macam kalau period tak datang disebabkan oleh fisiologikal lah. Orang kata kalau dia mengandung, so period dia tak akan datang. Ataupun dia ambil ubat contraception ke apa, ubat pil perancang kehamilan, so period tak akan datang juga. Itu kalau fisiologikal, tapi kalau penyakit pun boleh jadi juga. So kalau yang penyakit dia tak ada yang kita sebut yang fisiologikal punya punca tadi, so dia kena berjumpa doktor untuk kita check lah. Kadang-kadang mereka yang ada macam masalah orang kata PCOS, kita panggil PCOS, ataupun orang yang selalunya PCOS ni orang yang ada masalah obesity lah. So hormon dia tak berapa nak betul, so dia punya cycle pun akan terganggu. Dia akan dapat period yang tak berapa regular lah untuk orang-orang yang ada penyakit macam ni. Selain itu, kalau macam masalah period ni mungkin juga boleh disebabkan oleh masalah thyroid. Jadi kalau dia lain daripada kebiasaan kitaran haid yang dia selalu alami, dia boleh jumpa doktor and then kita akan periksa lah apa masalah dia. Sebab masalah tu dia berbeza-beza untuk semua orang. Dan kita kena betul-betul tanya sejarah, periksa and then ambil ujian lah untuk confirmkan penyakit apa. Tapi penting untuk tahu dia punya normal macam mana. Okay. Okey, terima kasih doktor. Sangat jelas ya tadi terjawablah kita punya persoalan tu. Jadi apa-apa pun macam kita rasa kita ada tidak normal, kita perlu berjumpa dengan doktor terus. Sebab takut ada kesan-kesan sampingan yang lain lah kalau lambat kita ubati. Jadi terima kasih doktor. So sekarang kita beralih ke round keempat.
sekarang sudah 9.50, jadi saya rasa mungkin kita soalan ni kita jawab dalam masa 5 minit mungkin. Soalan dia untuk soalan ni saya bagi kepada Ustaz Fawaz lah. Okey, soalan dia berkenaan istihadah. Boleh Ustaz terangkan bagaimanakah perlu berhadapan dengan situasi ini? Dan apakah yang perlu dilakukan terutama dalam urusan ibadah berkenaan istihadah? Okey Ustaz, silakan. Okey, istihadah adalah darah yang keluar bukan pada tempoh haid ataupun nifas. Jadi dia adalah darah yang disebut sebagai darah fasad, maksudnya darah yang kotor. Dalam hadis pun sebut dzalika irqun, darah yang keluar di bawah pangkal rahim. Tapi betul lah maksud dia pangkal rahim darah dia, doktor? Betul. Ya, jadi dia bukan hasil daripada ovum yang tak disenyawakan. Jadi ia menunjukkan ada problem, wanita tu ada problem dan perlu ambil khidmat nasihat doktor. Dia adalah benda yang tidak mewajibkan mandi wajib. Dia seperti air kencing, hukum dia kena basuh dan boleh sembahyang dan boleh jadi imam, cuma makruh jadi imam. Makruh jadi imam dan boleh bersetubuh bersama dengan suami dia. Mana walaupun dia ada darah, tapi di sisi kesan saintifik saya tak pastilah adakah ada kesan yang tidak baik membawa kepada virus dan sebagainya. Tapi di segi hukum syarak, ya, adik-adik sekalian, tidak ada masalah. Dia boleh bersetubuh bersama suami dia. Dan dia boleh jadi imam, cuma makruh. Sebab imam ni kita target yang paling bersih lah. Bukan makna kita menghina dia, ya. Tapi dia nak jadi imam, so dia kena bersih daripada kotoran. Dan wajib dia pakai pad lah. Dia kena ambil wudu pada setiap waktu sembahyang kalau ikut mazhab Syafi'i. Cuma saya izinkanlah kepada orang yang ada istihadah, dia buat macam mana, dia pakai pad. Kalau sekiranya tak basah teruk, dia pakai pad. Nanti setiap kali masuk waktu sembahyang, dia ambil wuduk yang baru. Ya, dia ambil wuduk yang baru. Nanti masuk asar, ambil wuduk yang baru. Selama mana tak batal cara normal lah. Angin, sentuh perempuan, lepas tu apa nama dia, buang air besar dan sebagainya. Kemudian masuk waktu maghrib, ambil wuduk baru lagi. Kalau pad dia basah, tukar pad, cuci. Itulah cara bagi orang yang mengalami istihadah. So istihadah tak ada tempoh yang tertentu, tak ada had yang tertentu dan tidak mewajibkan mandi wajib, tapi dia bernajis. Ya, bernajis. Itu sekadar ringkas untuk mengetahui. Tapi untuk lanjutan boleh dapatkan buku saya Fit Wanita, adik-adik boleh tengok di FB ataupun di web Telaga Biru. Kita ada buku Fit Wanita yang menghimpunkan 100 masalah wanita, di antaranya masalah haid, nifas dan juga istihadah. Dan problem yang dihadapi oleh wanita seperti darah kekuningan ataupun darah yang kotor, darah yang coklat, itu apakah hukum dia bila keluar. So itu di antara benda yang wajib diketahui oleh semua wanita, tak kira muda atau tua, selagi mana dia tak menopause. Tapi bila menopause pun kadang-kadang keluar darah juga. So kita justifikasikan sebagai darah kotor. Okey, terima kasih di atas program ini. Terima kasih kepada Dr. Atika, kepada Saudari Nurul Hikmah kerana mengendalikan program. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada semua, dan terima kasih kepada viewer apa juga bagi sokongan kepada program, teruskan program yang manfaat sedemikian. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, alhamdulillah. Macam tadi tu soalan berkenaan istihadah. Jadi kalau kita macam lebih 15 hari, kita perlu solat. Jadi sebelum kita solat tu perlulah kita beristinjak dahulu. Macam yang Ustaz cakap tadilah. And then boleh beli buku daripada Ustaz Fawaz, buku pasal fik wanita. Jadi kita akan dapat lebih lagi lah berkenaan ilmu tadi. Okey, jadi insyaAllah mungkin sekarang sudah 9.55. Soalan yang last sebelum kita buka soalan audiens. Soalan ni saya ajukan kepada Dr. Atika. InsyaAllah soalan berkenaan kesihatan reproduktif. Okey, jadi soalan dia begini. Bolehkah seorang anak gadis remaja mengandung sekiranya melakukan hubungan seks selepas kali pertama datang haid? Contohnya macam
kalau kali pertama datang haid mungkin 9 tahun, 10 tahun. Okey, jadi insyaAllah itu soalannya. Silakan doktor. Okey, terima kasih Nur Iqbal. Untuk soalan yang tadi tu, kita kena pertama kena tahu wanita ni dia bila dia pertama kali datang haid sampailah dia menopause, umur tu kita kira sebagai umur yang boleh mengandung lah. Cumanya bila kita meningkat usia tu dia punya rate untuk mengandung tu makin berkurangan. So walaupun dia baru pertama kali datang haid dan dia melakukan hubungan kelamin, dia boleh mengandung. So maksudnya sejak daripada pertama kali kita datang haid tu, kita memang dikira subur lah. Okey. Okey, betul. Alhamdulillah kita sudah habiskan 4 soalan tadi, 4 round tadi. Jadi kita buka soalan audience. Okey, soalan yang pertama ni. Okey, saya baca. Soalan dia kepada Dr. Atika. Assalamualaikum doktor. Saya nak tanya apa yang menyebabkan pendarahan di luar waktu haid? Contohnya lepas 15 hari dan kalau lepas tempoh haid itu masih ada pendarahan, apa yang perlu kita lakukan? Okey, silakan doktor. Okay, alright. Bila kita dapat haid lebih daripada kebiasaan, lebih daripada 7 hari ataupun terlalu banyak, kadang-kadang dia boleh disebabkan oleh penyakit. Okay, kita boleh tengoklah penyakit dia sama ada penyakit tu memang dekat kita punya rahim. Sama ada fibroid, tadi saya terangkan dia fibroid, kalau dia ada polyps, ada penyakit yang kita panggil endometriosis. Semua tu boleh menyebabkan dia punya tempoh hari untuk haid berpanjangan. Selain masalah dekat rahim tu sendiri, dia boleh juga disebabkan oleh masalah kalau dia ada masalah thyroid ke, dia ada masalah dari segi pendarahan macam kita panggil coagulopathy, maksudnya mungkin dia ada masalah genetik ke apa ke, ataupun boleh jadi juga kita panggil dysfunctional uterine bleeding, maksudnya memang uterine bleeding tu tanpa kita nampak punca yang sebenar dia lah. Kita panggil DUB yang tu. So kalau ada masalah haid berpanjangan, saya cadangkan memang perlu berjumpa doktor lah untuk tahu apakah punca yang menyebabkan haid anda berpanjangan. Sebab untuk setiap orang dia punya punca tu memang berbeza-beza. Okey, jadi doktor tadi cakap kalau macam kita ada haid berpanjangan, kita kena jumpa doktor dengan segera. Okey, jadi soalan lagi daripada audiens kita di FB untuk Ustaz Fawaz. Okey, soalan dia macam ni. Kalau seseorang tu jenis period dia tidak teratur, macam kadang 3 kali dalam sebulan keluar darah mana dikira period? Jadi saya rasa ini berkenaan istihadah juga. Okey Ustaz, silakan. Dalam tempoh 15 hari itu darah haid. Lebih daripada 15 hari maka dianggap darah istihadah. Katalah first tu dia haid, kemudian hari 7 dia berhenti, 8, 9 dia proses, 10 dia datang balik masih darah haid sampailah hari ke-15. So ke hari ke-16 tu dianggap sebagai darah istihadah. Itu pengiraan dia. Okey, betul. Yang lepas 15 hari itu darah istihadah lah. Jadi yang ini untuk soalan untuk Ustaz Fawaz juga. Soalan dia macam ni. Kalau katakan kita belum tunaikan solat dan ketika mahu menunaikan solat di hujung waktu tu, perlukah kita menggantikan solat tersebut di kemudiannya? Yang ni macam kes lambat-lambat solat lah. Okay Ustaz.
Soalan dia? Macam mana soalan dia? Okey, soalan dia macam ni. Kalau katakan kita belum tunaikan solat, contohnya solat zuhur lah, and then kita tahu kita still sempat lagi untuk buat solat tu. Tapi dia lambat-lambatkan and then dia tengok oh dia sudah period. Jadi perlukah dia ganti solat tu? Ya, dia wajib ganti setelah mana dia bersih, dia mandi, dia wajib qada semula sebab waktu tu dia boleh sembahyang cuma dia tangguh. Jadi dia cuai. Betul. Tak dia berhutang, dia kena qada balik. Ya. Tapi itulah sebab sebahagian wanita ni dorang selalu macam sudah keluar haid tu baru dorang perasan. Oh, tapi dorang tak tahu sebenarnya bila waktu yang dorang keluar. Jadi qada kalau lah yang dia, macam qada. untuk waspada kena kodok je lah kan, untuk hati-hati kan. Okey. Terusnya sekarang sudah pukul 10.01, jadi mungkin ini soalan yang terakhirlah untuk doktor. Soalan ni memang sangat common, soalan pasal senggugut. Jadi kenapa boleh jadinya senggugut tu dan macam mana cara kita mau rawat senggugut? Sama ada mungkin kalau selalunya kan orang senggugut ni dia makan pil. Jadi adakah benda tu dibolehkan atau macam mana? Okey doktor. Okey, senggugut adalah antara simptom yang biasa untuk orang yang ada masalah yang ketika datang haid lah. Cuma penting untuk semua tahu senggugut yang teruk tu bukan normal. Senggugut yang teruk tu maksudnya dia mengganggu kerja harian, dia tak boleh kerja, dia tak boleh makan, dia kena ambil ubat. Kalau dia yang teruk-teruk ni dia memang kena jumpa doktor sebab kalau teruk dia mungkin disebabkan oleh penyakit lah. So kita kena periksa. Tapi kalau senggugut yang dia rasa tak selesa, sakit tu boleh tahan, cuma mengganggu sedikit-sedikit saja, itu adalah normal. Kenapa boleh jadi adalah satu, kita punya rahim tu dia contraction kita panggil. Satu lagi adalah disebabkan bila darah haid ni dia sebenarnya adalah kita panggil darah yang ada di sekeliling rahim. Dia dekat dinding-dinding rahim ni ada satu layer. So bila Ustaz pernah sebut tadi, bila ovum tak ada disenyawukan, so dinding rahim ni dia sebenarnya dia tunggu ovum untuk disenyawukan. So baby tu, embryo akan melekat dekat dinding rahim tebal untuk pregnant, untuk baby tu. Tapi kalau tak ada baby, so dinding rahim ni dia akan jatuh keluar. So bila dinding rahim ni jatuh keluar, akan ada area yang kita panggil area yang tak orang kata cukup saluran darah lah. Bila area yang tak dapat saluran darah ni, kita panggil area yang iskemik. So hypoxic iskemik ni, dia punya simptom adalah dia akan rasa sangat sakit. Contoh dia punya sakit tu memang kuat lah. Contoh area macam dia tak ada oksigen, dia akan rasa sakit dekat situ. Kalau orang yang contoh, saya bagi orang yang sakit jantung tapi dia punya patofisiologi ataupun penyebab tu lain lah. Cuma orang yang ada sakit jantung, darah pun tak cukup sampai ke certain tempat. So tempat tu tak cukup oksigen, so dia pun akan rasa sakit. So kalau dia ada sakit senggugut yang tak berapa teruk, dia boleh ambil ubat panggil NSAID. Contoh NSAID ni macam Celebrex ke apa ke, dia boleh beli dan makan lah. Ada dekat luar pun ada jual pil yang pil tahan sakit untuk warna pink tu. Itu selalunya boleh membantu untuk kurangkan rasa sakit. Kalau sakit yang terlalu teruk memang saya suggest untuk jumpa doktor. Sebab kemungkinan dia adalah penyakit. Kalau boleh ubat tahan sakit ni kalau ketika sakit tak ada masalah untuk ambil. Cuma jangan makan secara berlebihan lah, ikut dos yang ditetapkan. Okey, jelas. Makasih doktor. Jadi kalau orang yang ada senggugut ni boleh ya untuk dia makan pil tahan sakit tu, tapi
kalau betul-betul sakit lah, kalau boleh tahan mungkin boleh elakkan supaya macam mungkin takut ada kesan sampingan jugalah. Okey, jadi sekarang 10:05 minit. Kita ada satu soalan terakhir sebelum kita akhiri kita punya live, kita punya T-Live Talk ni. Okey, soalan ni untuk Ustaz Fawaz lah. Soalan daripada FB. Saya bacakan. Apa pandangan ulama berkenaan pet perlu dibasuh ataupun tidak? Okey Ustaz. Apa pandangan ulama? Berkenaan pet perlu dibasuh ataupun tidak? Dia sunat jadi basuh tapi pad ni dia tak macam kain, kita buang je tak basuh tak apa. Tapi kalau kita nak bersihkan untuk tak bagi kotor tong sampah tu lebih baguslah. Cuba zaman sekarang ni zaman ekspres. Dulu orang basuh tu sebab kain dulu dan tak tahu saya dengar kata ada sampai musim PKP ni ada orang perempuan tak mampu beli pad. Kan dia orang kena pakai kain lah. Kain dibalut gunting kain batik tu balut tebal-tebal. So ataupun letak tisu selai tak ada masalah kot tisu selai doktor tak ada segi kesihatan apa supaya dia tidak sangat tembus lah. Okey, jadi apa nama dia bila basah tu basuh. Jangan buang kain tu. Zaman dulu macam tu lah dia lebih jimat. Tapi macam pad ni dia tak boleh dah sebab dia masuk dalam tu dia bila kita tak pakai dah. So apa nama dia taklah digalakkan seperti mana kain sebab kain tu kita basuh kita nak ulang pakai balik. Ya. So itu di antaranya. Kalau buang macam tu dalam tong sampah pun dah kira okey dah lah. Okey, jadi jelas ya pet tu tak perlu pun dibasuh tapi lebih baguslah, lebih baik untuk kita basuh. Okey, jadi alhamdulillah terima kasih kepada audiens kita yang menonton live kita pada malam ini. InsyaAllah kita akhiri kita punya live tapi sebelum tu jangan lupa follow page Dermaga, page Majlis Belia Islam, Majlis Belia Malaysia and then Heavy PKPIM. And then jangan lupa untuk dapatkan buku daripada Ustaz Fawaz, buku Fiqh Wanita. Okay. InsyaAllah dalam buku tu menjawablah kemusykilan berkenaan haid ni insyaAllah. Jadi, terima kasih Nurul, terima kasih doktor. Barakallahu fikum, terima kasih semua. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey, jadi insyaAllah kita akhiri kita punya live talk. Assalamualaikum. Terima kasih semua.